Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia kedua pengacara majlis Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Muhammad Yassin, Presiden Parti Pribumi Malaysia Bersatu, yang juga merupakan Perdana Menteri kita. Yang Amat Berhormat Datuk Sri Ahmad Faizal bin Azmul, Timbalan Presiden Parti Bersatu Malaysia. Naib Presiden Datuk Ronald Kiandi, Senator Datuk Razdidin, dan Datuk Rafiq. Yang Berhormat Datuk Sri Rina binti Harun, Ketua Sri Kandi Malaysia. Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faisal, Ketua Amada Malaysia. Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Tertinggi Bersatu Malaysia, hadirin-hadirin ahli-ahli Bersatu Malaysia yang saya sayangi semua. Lebih dahulu, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita diberikan rahmat untuk bersama meraihkan hari ulang tahun bersatu kali yang keempat. Berapa lama sekarang? Mungkin 1460 hari. Mungkin 208 minggu. Mungkin 48 bulan. Atau baru 4 tahun. Tapi cuba kita lihat di sekeliling kita. 4 tahun kita menyambut ulang tahun amat berbeza daripada 4 tahun dahulu apabila Bersatu bermula di tapak alam negara kita ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Yang Amat Berhormat Tan Sri, kami di sini semua bersyukur kepada Allah SWT kerana pada tanggal 8 hari bulan September tahun 2016 seorang insan yang bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan penuh rasa ikhlas jujur untuk memperjuangkan nasib bangsa, agama dan negaranya, telah melahirkan satu ilham untuk menubuhkan Parti Pribumi Bersatu yang kita sayangi ini. Berikan tepukan gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri, Presiden Parti. Bukan mudah, bukan senang. Kalau penyanyi kita tadi Jamal Abdillah beritahu kekasih awal dan akhir, hari ini saya nak menyeru semua ahli-ahli Bersatu yang ada dalam Dewan hari ini. Inilah parti yang akan menjadi parti terakhir buat kita memperjuangkan nasib agama, bangsa dan negara kita semua. InsyaAllah.
Yang Amat Berhormat Presiden Parti, saya ingin memaklumkan hari ini yang hadir dari seluruh pelosok negara ini adalah mereka yang telah pun bertungkus lumus untuk menentukan masa depan parti, untuk menentukan parti bertambah kukuh, untuk menentukan bahawa perjuangan kita akan dapat diteruskan di seluruh negara. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang dapat hadir. Yang Amat Berhormat, hari ini juga kita meraihkan wakil-wakil daripada frontliners. InsyaAllah, kalau parti kita yang hari ini menjadi tonggak kepada kepimpinan dalam negara hari ini, kita juga ingin meraihkan mereka yang telah pun banyak membantu kerajaan, the frontliners, dan insyaAllah berikan tepukan kepada frontliners, wakil-wakil yang ada pada malam ini. Yang Amat Berhormat dan semua saudara yang ada dalam Dewan hari ini, saya sebagai Setiausaha Agung Parti Bersatu ingin menjelaskan, kalau ada orang kata sudah 75% yang keluar daripada Bersatu, ingin saya maklumkan, sehingga semalam hanya 247 sahaja daripada bekas parti yang ingin keluar daripada parti. Yang lainnya masih kukuh bersama dengan perjuangan Parti Bersatu kita. Sebagai Setiausaha Agung juga ingin saya jelaskan bahawa kita bermula dengan satu jumlah yang agak kecil. Pada tahun 2016 kita hanya mendapat kehadiran sebanyak lebih kurang 46,000. Pada tahun 2017 kita meningkat sedikit kepada 54,000. Pada tahun 2018 sudah ada peningkatan melebihi 120,000. Saya ingin maklumkan kepada semua ahli-ahli Bersatu yang bersama untuk memperkukuh dan memperjuangkan nasib bangsa, agama dan negara. Hari ini ahli yang sudah pun mendaftar dengan kita melebihi 500,000 semuanya di seluruh negara. Alhamdulillah. Yang Amat Berhormat Tan Sri Presiden, itulah hadiah kami untuk Tan Sri pada malam ini, yaitu kami berikrar dan berjanji untuk mencapai sekurang-kurangnya 1 juta ahli pada akhir tahun ini, insya-Allah. Sebab itu kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih rakan-rakan kita yang baru-baru ini, yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali bersama dengan rakan-rakan mereka yang telah pun masuk untuk bersama dalam parti kita. Kita berikan tepukan gemuruh kepada mereka. Alhamdulillah. Kalau inilah yang kita dapat buktikan. Jadi jangan risau dengan propaganda orang lain. Yang pentingnya adalah keikhlasan dan kejujuran saudara-saudara. Malam ini saudara tidak mau mendengar ucapan saya. Saudara mau mendengar ucapan abah kita. Saudara mau mendengar ucapan abah yang kita sayangi. Saudara mau mendengar seorang tokoh insan yang benar-benar ikhlas, jujur untuk menerajui parti. Bukan hanya parti kita, tetapi juga parti yang telah ditubuhkan sebagai pengurusinya, yaitu Parti Perikatan Nasional, yaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri.
berikan tepukan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri telah pun berjaya untuk menubuhkan coalition parti yang bernama Perikatan Nasional. Dengan itu, Yang Amat Berhormat, saya sekali lagi bagi pihak saya sebagai Setiausaha Agong dan semua jawatan kuasa majlis ini ingin meminta ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan yang telah dapat kami baiki, kerana maklum sajalah kepada orang baru 4 tahun ini mungkin ada salah silapnya. Kalaupun diberikan tempat yang salah, ampun dan maaf dipinta. Kalaupun tidak dapat makan, ampun dan maaf kerana kita tidak tahu begitu ramai yang mau hadir. Kalaupun ada beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan, saya bagi pihak semua ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta ampun dan maaf. Dengan itu saya ingin mengucapkan sekali lagi dan berikan tepukan gemuruh untuk Presiden Parti dan semua kita yang menyambut ulang tahun yang keempat pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Setiausaha Agong Bersatu Malaysia. Sebelum kita menjemput Yang Berhormat Tan Sri Presiden untuk berucap, marilah kita sama-sama memberikan tumpuan seketika di layar skrin bagi menyaksikan tayangan montaj yang disediakan oleh unit media Bersatu Malaysia. Kerana Perikatan Sri Nurdin Yassin secara tidak rasmi menang tanpa bertanding bagi mengekalkan jawatan Presiden Bersatu selepas menjadi calon tunggal bagi jawatan itu pada pemilihan parti itu bulan depan. Menang tanpa bertanding timbalan Presiden secara tidak rasmi dalam Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumur, juga Naib Presiden yang dipilih pula ialah Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Romil Kyati, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paling 4 Datuk Muhammad Rafiq Nazam hadir. Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal dipilih sebagai Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Parti Bersatu yang baru. Datuk Seri Rinal Harun mempertahankan jawatan Ketua Serikandi Peribumi Bersatu Malaysia paling tinggal 2019. Dengan diizinkan diri kita diperkotak-katikkan, kita mesti ubah. Kita mesti berani berubah. Kita mesti berani berubah. Marilah kita bangkit saudara-saudara. Bangkit, bangun dan bangun berjuang. Tampil ke hadapan. Tulanglah pohon kebenaran. Satukanlah hati-hati kita. Cekalkan jiwa kita. Teguhkanlah semangat kita. Semarakkanlah api perjuangan kita. Adakah itu Tan Sri Malaysia? Saya dengar. Teruskan. Mungkin dapat. Kita lihat sekarang ini kesemuanya menanda doa untuk memohon kampunan dan juga keberkatan. Kita Malaysia yang mana akan menjadi saksi detik yang tidak hanya mengubah struktur saya setelah melantik pemegang jawatan sesudah bersumpah. Sekali lagi kepada Allah saya berserah atas istihad saya ini. Akhir dengan sukacitanya saya ingin mengumumkan senarai menteri dan timbalan negeri yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kerajaan kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari ini. Gunakanlah wang ini sebaik mungkin. Penting pastikan setiap hari ada makanan di atas meja untuk seisi. Sesungguhnya setiap dugaan yang engkau kurun kepada kami, ya Allah, tiadalah dia melainkan untuk meningkat. Hari ini saya akan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin. Terbang di awan, burung jentayu, kerana penat gugur ke bumi. Tampillah Tan Sri kami merayu, bersama amanat bekalan kami.
duduk sekawan si burung unta tepi keramat di waktu malam. Padamu Tan Sri kami meminta kata azimat penutup kalam. Hadirin sekalian, saat yang dinanti-nanti telah pun tiba. Marilah kita memberikan tumpuan ke arah pentas utama bagi mendengar ucapan, amanat dan nasihat daripada pemimpin yang kita sayangi. Justru itu, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Presiden Bersatu Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Menjadi rasa mengisi berkat tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara dan saudari pengacara majlis Yang Amat Berhormat Dato' Faizal Azumu, Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan Menteri Besar Perak, dan Datin Yang Berhormat Naib Presiden Dato' Ronald Yandi, Dato' Radhi Jidin dan Dato' Rafiq Naiza Mahidin. Yang Berhormat Dato' Rina Harun, Ketua Sri Kandi Bersatu, dan Wan Ahmad Faizal, Ketua Armada Bersatu. Yang Berhormat Dato' Hamzah Zadudin, Seusaha Agong, Dato' Saleh Bajuri, Bendahari Agong, ahli-ahli majlis pimpinan tertinggi, Yang Berhormat Tan Sri Dato' Dr. Rais Yatib, Yang Dipertua Dewan Negara, tahniah. Ketua-ketua parti-parti sahabat dalam Perikatan Nasional serta wakil-wakilnya, ketua-ketua badan pimpinan negeri-negeri, sayap-sayap pimpinan Armada dan Sri Kandi, dev-dev jemputan, pimpinan-pimpinan frontliners yang hadir bersama-sama kita pada hari ini, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Saya doakan saudara dan saudari sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat.
Alhamdulillah, saya panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang amat berbahagia lagi bersejarah kita dapat berhimpun di sini untuk sama-sama menyatakan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama merayakan sambutan ulang tahun Bersatu yang keempatnya pada hari ini. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih pada saudara-saudara yang telah pun datang daripada jauh dan dekat, daripada Perlis sampailah ke Sarawak, untuk sama-sama menyatakan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kita kerana parti yang kita cintai ini, iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dapat berada pada hari ini menyambut ulang tahunnya yang keempat. Tentulah ini suatu detik yang amat penting dalam sejarah perjuangan sesuatu parti politik seperti kita. Kerana tempoh masa 48 bulan ataupun 4 tahun ini adalah satu tempoh yang sebenarnya amat singkat. Tetapi pun walaupun ia dalam tempoh yang begitu singkat, sebuah parti yang telah pun kita sama-sama tubuhkan dan lahirkan, hari ini telah pun dapat melakar satu sejarah yang penting, bukan saja dalam peringkat perjuangan sebuah parti, tetapi juga dalam sebuah pimpinan kerajaan pada hari ini. Perjalanan 4 tahun adalah satu tempoh yang agak singkat. Saya dapat masih lagi mengingati tentang betapa kita sama-sama telah pun mencetuskan ide untuk menggerakkan suatu platform politik baru. Di waktu awal-awalnya ialah untuk menghadapi suatu situasi politik sosioekonomi negara kita yang amat tidak menentu. Ia lahir daripada suatu kesedaran dan keinsapan tentang suatu tanggungjawab yang amat besar, bahawa disebabkan oleh situasi yang luar biasa yang dihadapi oleh negara, maka sebuah gerakan politik baru hendaklah kita anjurkan, dan penganjuran itu hendaklah mendapat dokongan dan sokongan setiap peringkat rakyat, terutamanya di kalangan orang-orang Melayu pribumi di negara kita. Maka bermulalah sejarah pembentukan Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini. Ia mungkin tercetus daripada idea saya sendiri, tetapi ia tidak akan mempunyai apa-apa makna sekiranya perjuangan ini hanya perjuangan seorang manusia sahaja, tanpa didokong dan disokong bersama-sama oleh orang-orang Melayu, pribumi, rakyat Malaysia yang merasakan mereka juga ada suatu tanggungjawab yang harus dipikul untuk mengangkat darjat bangsa, agama dan negara kita ke suatu harakah yang lebih tinggi, yang dihormati dan dimuliakan. Sebab itu pada hari ini agak luar biasa, dalam satu tempoh yang agak sesingkat itu, prinsip dan asas perjuangan yang telah pun kita mulakan pada hari ini nampaknya sudah terselah, didokong dan disokong bersama, bukan saja di kalangan ahli-ahli parti pada hari ini yang pakai baju merah seperti saya,
tetapi hampir sebahagian besar daripada rakyat Malaysia pada hari ini. Alhamdulillah. Kenapa tidaknya? Kerana di dalam perlembagaan Parti Bersatu kita ini antara lain bagaimana juga terkanun dalam banyak parti-parti politik yang lain dalam negara kita ialah untuk membentuk suatu wadah perjuangan politik yang didukung oleh rakyat supaya menerusi sistem demokrasi berparlimen dan pilihan raya, maka dia dapat mandat dan berkuasa, dan dengan kekuasaan itu dapat membentuk sebuah kerajaan untuk membela nasib rakyat Malaysia. Kita Bersatu hari ini sudah berada, malahan menjadi tunggak dan teras penting dalam pembentukan kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini. Alhamdulillah. Sebab itu pada kita merayakan sambutan ulang tahun yang keempat ini, maka inilah ketika dan saat yang agak amat penting kita memikirkan tentang visi dan misi kita untuk tempoh tahun-tahun yang mendatang. Ke arah manakah Bersatu akan kita tuju, dan bagaimanakah kita harus memikul amanah dan tanggungjawab ini untuk membawa Malaysia ke suatu masa depan yang lebih gemilang, dan di mana rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama, keturunan, bahasa dan budaya dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan. Maka oleh sebab itu, sebagai sebuah pertumbuhan politik yang walaupun baru, hari ini kita mengetuai kerajaan. Saya nak merakamkan ucapan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakan-rakan parti yang juga sama-sama didokong dalam Perikatan Nasional, yang telah pun mendokong dan juga menyokong saya, sehingga Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah pun membuat keputusan untuk memilih saya sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Syukur Alhamdulillah. Maka hari ini kita sudah berada di sini mendokong suatu perjuangan untuk mencipta masa depan yang lebih gemilang bagi rakyat Malaysia. Saya ingin nak melaporkan sebagai Perdana Menteri dan juga Presiden Parti dalam tempoh yang mungkin tidak lebih daripada 7 bulan lebih kurang lah. Saya pun dah tak ingat lagi berapa lama. Dengan keyakinan, kepercayaan yang saudara telah berikan kepada saya selaku Presiden Parti dan juga Perdana Menteri, dengan bersama-sama rakan-rakan seperjuangan daripada parti-parti yang juga mendokong prinsip perjuangan kita yang sama, saya telah pun berusaha seberapa daya yang boleh untuk menentukan supaya amanah dan tanggungjawab yang telah pun diberikan oleh rakyat jelata ini dapat kita pikul dengan sebaik-baiknya. Dalam tempoh yang begitu singkat, tentulah kita sama-sama hari ini berada di sini tahu dan sedar bahawa kerajaan yang baru saya pimpin ini berhadapan dengan suatu cabaran yang agak luar biasa, yang tak pernah dilalui oleh negara kita sejak zaman berzaman. Bukan saja di Malaysia, tetapi di seantero dunia. Ancaman pandemik COVID-19 yang masih kita hadapi pada hari ini adalah suatu ancaman yang agak begitu besar,
yang kalau tidak kita uruskan dan kita tangani dengan bijaksana, maka pastinya negara kita akan terus terancam. Nyawa rakyat kita juga akan terancam bersama-sama. Tetapi alhamdulillah, berkat dukungan dan sokongan rakan-rakan dalam jemaah menteri dan juga rakan-rakan dalam pimpinan parti, maka saya telah pun dapat mengambil sesuatu tindakan yang agak luar biasa yang tak pernah saya ambil sebelum ini dalam sejarah saya dalam kerajaan. Hari ini bagaimana kita saksikan PKP, SOP, pemakaian pelitup muka, membasuh tangan dengan sanitizer, mengambil suhu badan untuk tidak lebih daripada tahap panas badan yang lebih bahaya. Langkah-langkah penjarakan sosial yang kita saksikan hari ini adalah bukti bahawa tindakan dan langkah yang telah pun diambil oleh kerajaan yang saya pimpin telah pun mendapat sokongan, dukungan dengan begitu taat dan setianya, dan akhirnya kita dikatakan antara negara yang paling berjaya menguruskan COVID-19 di antara negara-negara di dunia. Tapi saya nak ingatkan, bahaya COVID-19 masih ada di sisi kita. Hubaya dan jaga-jagalah. Hari ini dimaklumkan ada 100 kes baru telah pun berlaku di beberapa tempat di negara kita. Tetapi dalam kita nak menguruskan soal seperti ini penting, kita memerlukan sokongan daripada semua peringkat rakyat. Hari ini saya nak bagi salut kepada the frontliners kita. Ya, sudah berulang kali orang sebut, ya saya sebut lagi. Without the frontliners, we will not be here today. Dengan sokongan mereka, kerja bertungkus lumus siang dan malam, meninggalkan anak, suami, isteri, nak menumpukan pada usaha untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Kita harus terhutang budi, dan budi ini tak mungkin dapat kita balas. Yang boleh hanyalah kita ucapkan jutaan terima kasih di atas sumbangan mereka-mereka yang menjadi barisan hadapan ini. Masalah yang kita sedar pada hari ini itu belum selesai. Kata pakar-pakar World Health Organization, selagi belum ada vaksin, maka tidak akan terjamin hidup kita akan selamat. Yang ini kerajaan telah pun membuat keputusan untuk menentukan bahawa mesti ada tindakan yang agak tegas dan segera diambil untuk menentukan bahawa Malaysia walaupun tidak mengeluarkan vaksin, tetapi vaksin mesti ada di hadapan rumah kita, dan sekiranya berlaku masalah baris masih berleluasa, maka inilah ubat yang mungkin dapat menjamin kesejahteraan kita. Tindakan sedang diambil untuk menguruskan soal yang penting ini. Kerjasama antara kita dengan beberapa negara pengeluar sudah pun kita jalin untuk menjamin bekalan yang mencukupi di masa-masa yang akan datang. Itu persoalan yang paling besar yang sedang kita hadapi. Tetapi isu yang penting yang juga kedua yang sedang tahu adalah masalah menguruskan kehidupan rakyat kita. It is not about life, it is also about livelihood. Jiwa, raga, dan juga kehidupan itu penting, tapi masalah kehidupan. Dan disebabkan itu kita perlu mengambil satu tindakan-tindakan yang agak tegas dan berani. Dengan satu tempoh yang tidak terlalu lama, kita sudah buka semula kegiatan-kegiatan ekonomi kita untuk merangsang semula dan menjana ekonomi yang boleh memberikan pendapatan kepada negara, pendapatan kepada rakyat, dan peluang kehidupan kepada jutaan manusia dalam negara kita. Waktu mula kita kenakan sekatan PKP,
sesuatu kegiatan tidak boleh dilaksanakan. Hari ini bagaimana kita sedar, hampir lebih 15 juta rakyat Malaysia sudah pun kembali bekerja menjamin masa depan mereka untuk mendapat pendapatan menyara keluarga anak-anak mereka. Alhamdulillah. Namun begitu, cabaran masih agak banyak. Sebab itu, sebagai Ketua Kerajaan, saya telah pun mengarahkan Ketua Setiausaha Negara mengepalai satu badan tertinggi, berbincang dengan semua pimpinan-pimpinan kementerian-kementerian termasuk menteri-menteri, kerana kita tidak boleh bertindak seperti biasa. This is an unusual time. This is orang kata situasi keadaan yang unprecedented. Dan justru itu untuk menentukan supaya negara kita dapat diletakkan kembali semula di atas landasan yang betul, maka kita perlu bertindak secara lebih tersusun, terancang, dan kalau ada sekatan dan halangan dari segi birokrasi yang boleh menyekat pertumbuhan kita yang pesat, ia perlu kita buang dan perlu kita wujudkan satu cara dan pengurusan yang lebih cepat, efisien untuk membolehkan ekonomi kita dijalankan dengan lebih sempurna lagi. Saudara, saya yakin dan percaya dengan tindakan yang sedang pun pihak kerajaan ambil pada hari ini, rakyat tentu rasa agak lebih terjamin. Saya bukan nak masuk bakul angkat sendiri. Orang panggil saya abah macam dah tua lah. Tapi tak apalah dia panggil apa pun, yang penting mereka harus rasa selesa. Mereka rasa jiwa mereka terselamat. Dan mereka rasa kerajaan yang kita adakan pada hari ini, pimpinan saya di bawah Perikatan Nasional, dapat menentukan nasib masa depan mereka ini terus terjamin. Ini yang sedang pun sama-sama kita lakukan. Maka disebabkan itulah kita telah pun bersepakat untuk bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain dalam apa yang saya sebutkan Perikatan Nasional untuk bergabung tenaga kita dalam satu saf perjuangan politik yang satu, mengelakkan daripada pertembungan dari segi kepentingan, mewujudkan persefahaman, membentuk barisan yang boleh bekerja bersama-sama dalam politik dan juga di dalam kerajaan. Bagi saya ini tidak boleh kita elakkan. Dalam situasi mana sekalipun, kita harus wujudkan suasana new politik dalam suasana new norma baru yang sedang pun kita hadapi pada hari ini. Saya percaya rakyat akan mendukung perjuangan kita ini. Dan sebab itulah bagi saya kita telah membuat keputusan untuk menubuhkan Perikatan Nasional. Saya mengambil inisiatif ini bukan kerana untuk diri saya. Saya ambil ini sebagai satu langkah untuk memulakan usaha menggabungkan gerakan politik dengan apa nama sekalipun dalam suatu wadah perjuangan yang sama. Saya mengharapkan semua pihak akan memberikan sokongan pada inisiatif yang sedang pun kita ambil pada hari ini. Waktu mana kita diajukan jemputan untuk menyertai muafakat nasional, untuk menggabungkan parti-parti politik Melayu Islam dalam negara kita sebagai suatu chapter yang agak lebih besar lagi, maka dengan tidak berfikir panjang, saya sebagai Presiden Parti telah pun menjawab, menerima jemputan mereka menyertai bersama-sama dalam gabungan muafakat nasional bersama dengan UMNO dan juga Parti Islam PAS se-Malaysia ini. Oleh sebab itu, yang penting untuk kehadapan ini, bagaimana kita nak menentukan supaya usaha yang telah pun kita jalin ini akan menghasilkan dan membuahkan sesuatu yang bermanfaat, bukan saja dari sudut parti politik tetapi dari sudut negara dan kerajaan kita. Sebab itu kita harus duduk bersepakat
berbincang secara yang baik. Tidak ada sifat dan perasaan cemburu, rasa kasih dan sayang untuk membentuk persefahaman yang lebih kukuh. Bagi saya ini adalah amat penting untuk menentukan supaya masa depan kita akan lebih terjamin. Dan lebih penting ialah bila masa sampai pilihan raya tiba, rakyat akan bangkit dan bangun untuk memberikan mandat dan sokongan kepada Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan di masa yang akan datang. Jangan tanya saya bila pilihan raya nak diadakan. Yang penting dan perlu kita bekerja dengan secara bersungguh-sungguh, seolah-olah besok pilihan raya akan diadakan. Seolah-olah esok pilihan raya akan diadakan. Faham betul bahasa Melayu saya itu. Dan untuk menentukan kita berjaya ni saudara, tidak ada pilihan. Bagi bersatu, kukuhkan semangat perpaduan sesama kita. Jangan ada perasaan cemburu dan iri hati, perasaan-perasaan yang boleh menyebabkan kerenggangan hubungan antara kita sesama kita. Kita harus mempercayai di antara satu sama lain. Kita harus membantu dan menolong di antara satu sama lain. Sesiapa yang mempunyai masalah dan kekurangan, mereka yang ada kelebihan yang tidak bermasalah, membantu rakan-rakan yang menghadapi masalah seperti itu. Saya percaya kita sudah pun mulakan langkah ini sejak daripada dahulu, dan saya harap akan diteruskan untuk masa-masa kehadapan. Maka sebab itulah sempena dengan kita menyambut sambutan ulang tahun yang keempat pada malam ini, marilah kita sama-sama berganding bahu bekerja secara yang sepaling rapat yang boleh. Wujudkan satu barisan kerja yang kuat dan kokoh. Sifat yang beramanah, berintegriti, bermaruah adalah menjadi satu daripada panduan kita untuk menentukan agar imej Parti Bersatu ini akan sentiasa didokong dan disokong oleh segenap peringkat rakyat Malaysia, insya-Allah. Saudara saya sekalian, saya tidak berhajat ucap lebih panjang daripada itu. Saya nak menyatakan sekali lagi ucapan setinggi-tinggi terima kasih di atas sokongan yang telah pun saudara berikan pada saya selaku Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Saya nak ucapkan tahniah pada barisan pimpinan yang telah pun terpilih daripada cawangan, daripada bahagian di peringkat negeri, di peringkat sayap-sayap Armada dan Serikandi, dan juga di peringkat Majlis Pimpinan Tertinggi. Ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Syed Rabin Alpa sebagai pengurusi jawatan kuasa pemilihan parti. Saya tahu dia ada di sini, yang telah bekerja bersungguh-sungguh untuk menjayakan proses pemilihan parti yang pertama yang kita adakan dalam sejarah Parti Bersatu ini. Saya ucapkan terima kasih pada saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih di atas sokongan pada semua peringkat yang telah menjayakan majlis pada malam ini. Saya kira malam ini bukan saja bersejarah dari segi 4 tahun kita berada di sini sebagai parti yang penting dalam negara kita, tetapi jumlah kehadiran yang saya lihat luar biasa. Tak pernah saya lihat seramai ini himpunan bersatu diadakan. Inilah detik yang menunjukkan bahawa bersatu bukan hanya boleh kekal pada hari ini, doa kita bersatu akan terus kekal abadi dalam sejarah politik negara, insya-Allah untuk masa-masa kehadapan. Bersatu! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.